Terdapat begitu banyak kejadian aneh, pelik dan misteri yang berlaku di dunia ini. Malahan perkara-perkara seumpama ini bukan hanya berlaku di negara luar, malah banyak juga berlaku di negara kita. Antaranya ialah penemuan tongkat ali gergasi di Kuala Terengganu, mata air masin di Kot Diang Kedah, telaga air panas di Langkawi dan bermacam-macam lagi. Di Kelantan juga terdapat sebuah pancutan air panas penuh misteri yang dinamakan kolam air panas Tok Bok Macang yang masih belum dikenali umum biarpun ia wujud berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bagi mendapatkan gambaran sebenar tentang peristiwa misteri yang masih belum dirungkai dan diketahui orang ramai, wartawan Setia TV berkesempatan menemui penduduk asal berhampiran kolam air panas Tok Bok berkenaan, Zainab binti Ishak serta anaknya Hasnah binti Hamzah dari Kampung Rengas, Tok Bok, Macang, Kelantan. Menurut Zainab Ishak, sewaktu menceritakan penemuan kolam tersebut menyatakan, sewaktu ketika dahulu kolam berkenaan tidak mempunyai nama. Ini kerana semasa ditemui oleh pemilik tanah tersebut, arwah Setawa binti Senik yang meninggal sekitar tahun 1970, iaitu di zaman pendudukan Jepun di Kelantan pada tahun 1941, hanyalah sekadar pancutan air panas biasa. Ia baru saja diusahakan oleh bekas tuk penggawa kampung berkenaan, Allahyarham Taib, di mana pancutan air panas itu terletak betul-betul di tengah sawah dalam kawasan belukar dan semak samun. Katanya lagi, sebelum ditemui kolam berkenaan, sewaktu ketika dahulu terdapat sebuah gua kecil yang dinamakan Gua Bukit Sabut. Tetapi kini gua tersebut telah runtuh akibat ditimpa kayu kerana kawasan berkenaan pada masa dulu selain belukar, ia adalah sebuah hutan tebal. Sementara itu, menurut anaknya, Hasnah Hamzah berkata, sebagaimana yang pernah diceritakan oleh orang-orang kampung di zaman remajanya, menyatakan bahawa memanglah pancutan air panas itu ditemui semasa pendudukan Jepun di Kelantan sekitar tahun 1941. Kolam berkenaan mula dibina secara tidak sistematik pada tahun 1960 dan selepas itu dibina secara moden pada tahun 1980. Menurutnya, beliau pada mulanya agak hairan kenapa wujud air panas di tengah-tengah sawah apabila persoalan berkenaan ditimbulkan oleh penulis. Beliau menjelaskan dari apa yang diberitahu oleh salah seorang graduan Universiti Sains Malaysia USM yang turut melakukan kajian bagi melengkapkan praktikalnya pada tahun 2004 menyatakan terdapat kesan gunung berapi wujud di kawasan terbabit. Ini kerana menurut graduan itu lagi menyatakan salah satu sebab air tersebut dalam keadaan panas kerana wujudnya lava daripada gunung berkenaan. Tetapi menurutnya, penduduk kampung terbabit tidak perlu bimbang kerana lava berkenaan sudah pendam dan ia tidak akan meletus atau membahayakan manusia. Dari sudut kesihatan menurutnya, air panas dari kolam itu amat berkhasiat dan berunsur perubatan, tetapi hendaklah betul-betul sakit bagi membolehkan khasiat dari kolam air panas itu dijadikan sebagai penawarnya. Beliau pernah melihat salah seorang mangsa diserang penyakit strok apabila berendam di dalam kolam tersebut didapati sembuh sepenuhnya. Sebaliknya, bagi orang yang dalam keadaan sihat tidak digalakkan atau mandi kerana dibimbangi menyebabkan keletihan yang teruk jika tidak disiramkan dengan air yang sejuk. Selain itu, belerang yang dikatakan lava sebagai penyebab air kolam itu menjadi panas juga berunsur perubatan, terutamanya untuk mengubati ruam dan gatal-gatal kulit dengan cara menyapu belerang tersebut di tempat yang gatal. Hasnah menambah, semenjak arwah pemilik tanah itu membina rumah kediamannya pada tahun 1950, tidak wujud perkara-perkara misteri. Namun, beliau mendapat tahu tentangnya daripada beberapa orang warga emas dan
penduduk asal kampung berkenaan memberitahu apabila berlaku hujan panas pasti akan menjelma kelibat susuk lembaga berbentuk manusia, terutamanya di siang hari berhampiran kolam tersebut. Beliau juga mengetahui tentang satu cerita seorang pemuda di kampung berkenaan bernama Daud yang kerap kali pergi ke kolam tersebut kira-kira jam 5 pagi kerana itulah rutin hariannya sewaktu zaman remaja. Sewaktu mendekati di sebatang jalan yang sering dilaluinya berhampiran kolam tersebut, dalam kesamaran cahaya lampu motosikalnya, beliau terdengar bunyi air berkocak seperti ada seseorang yang sedang mandi di dalam kolam tersebut. Disebabkan suasananya yang agak gelap kerana dilindungi semak samun dan belukar, beliau terus mengamati bunyi deburan air memang dari arah kolam terbabit. Jadi untuk mengetahui dengan lebih jelas, beliau membelokkan kedudukan motosikalnya dengan menghalakan lampu hadapan motosikalnya ke arah kolam tersebut. Dengan menekan pedal motosikalnya sehingga menyebabkan bunyi yang tinggi supaya lampu motosikalnya berkeadaan terang menyinari keseluruhan kolam tersebut, dan dari apa yang disaksikannya, beliau dapat melihat lembaga perempuan seperti manusia berambut panjang mengurai sedang mandi dalam kolam tersebut tetapi membelakangi suluhan lampu motosikalnya. Akibat pancaran lampu dan bunyi enjin yang kuat dari motosikalnya itu menyebabkan lembaga perempuan yang sedang asyik mandi dalam kolam berkenaan terus raib. Daripada pengamatannya, beliau dapat menafsirkan lembaga perempuan yang sedang mandi itu adalah jelmaan Puteri Sadung dari keturunan Raja Jembal. Setelah melihat lembaga tersebut raib serta-merta pada pagi itu, beliau tidak lagi berani bertandang ke kolam terbabit pada awal pagi kecuali selepas subuh dan waktu siang hari kerana bimbang terserempak dengan lembaga perempuan yang sama. Kata Hasanah lagi, kolam itu juga selain menyebabkan salah seorang yang pernah mandi dan lemas tetapi dapat diselamatkan, ia turut mengorbankan salah seorang penduduk yang telah lanjut usia dari kampung Rengas, Tok Bok Macang itu sendiri bernama Ismail Nuh atau lebih dikenal dengan panggilan Pak Tengah. Beliau yang meninggal jam 8 pagi di kolam tersebut masih belum ditemui sehinggalah jam 10 pagi pada hari yang sama. Persoalannya, ke manakah mayatnya dibawa pergi ataupun mungkinkah gaib di kolam tersebut kemudian muncul semula 2 jam kemudian. Sememangnya, sewaktu ketika dahulu, kolam air panas Tok Bok memang popular dan sering kali dikunjungi orang ramai dari beberapa daerah lain di Kelantan untuk melihat dengan lebih dekat keanehan dan keajaiban kuasa ilahi di alam ini. Justru, adakah ia disebabkan wujudnya perkara-perkara misteri yang sering diperkatakan umum ataukah kerananya menyebabkan orang ramai takut untuk mendekatinya kerana pernah dilaporkan tentang kematian di kolam itu gaib dan muncul kembali. Apapun alasannya, sehinggakan kolam air panas didakwa tempat yang aneh dan misteri. Sebaliknya, jadikanlah kejadian berkenaan sebagai panduan kerana alam yang kita huni ini hakikatnya penuh aneh dan misteri walaupun ramai orang masih enggan mempercayainya.